Hai, Assalamualaikum YouTube. Berjumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni, Beto nak menyembang dengan korang sedikit tentang isu yang agak mengejutkan kita hari ini, terutamanya pada kaum Melayu dan Muslim khususnya, di mana isu tentang dua orang bodyguard yang telah dipukul oleh majikannya yang digelar dengan nama Mr. Chong. Puncanya dikatakan disebabkan dua orang bodyguard ni berpuasa. Jadi isunya dekat situ adalah berpuasa dekat situ. Jadi majikan dia ni agak tidak berpuas hati kenapa bodyguard dia ni berpuasa, dan disebabkan isu dia berpuasa tu, dia telah diugut dan dipukul oleh majikannya, agak berlelas belakang dia, dan disebabkan perkara tersebut, dua orang bodyguard tersebut telah melaporkan buat laporan kat balai polis sebab isu dia telah dipukul oleh majikan dia. Dan isu ni memang sangat aku respect dengan pihak polis. Tak sampai dalam masa 24 jam majikan dia tu telah ditahan reman oleh pihak polis, dan dikatakan direman lebih kurang dalam 6 ke 7 hari untuk membantu siasatan tentang isu bodyguard tersebut. Dan isu bodyguard tersebut telah mendapat perhatian daripada Panji Semboyan Yusof Azmi, di mana kekanda Yusof Azmi dan rakan-rakannya telah menghantar satu memorandum bantahan sekeras-kerasnya dengan tindakan majikan mereka yang telah memukul bodyguard tersebut disebabkan isu berpuasa. So, marilah kita tengok sama-sama sedikit bingkisan dan video berkenaan tentang Panji Semboyan Yusof Azmi tersebut. Jom kita main-main dengan Islam. Kau pandang mata aku. Mata hari ini bukan mata untuk kita seperti singa kelaparan. Ini semua orang-orang Islam hari ini, sahabat-sahabat kita ini. Kalau bangkit kamu, tak tahu mana tanah kamu nak lari. Kamu kata kelang tu besar sangat kamu dapat. Kamu nak tengok kita kepung satu kelang? Kamu nak tengok kita turun satu kelang? Berapa ramai kamu? Kamu boleh pegang pistol, belum tentu kamu boleh tembak. Kita tak ada pistol, kita tak ada apa, kita kosong je. Tapi kalau sebab nama Allah dan Rasul, kita mati untuk Islam. Kerana nak memberi mesej yang jelas kepada Mr. Chong dan juga kepada syarikat-syarikat dan juga keluarga-keluarga yang mana yang terlibat lah. Saya tak mahu sebut nama-nama, tapi yang kita pasti Chong, kerana di depan kita ni ada dua orang. Mana kita punya pengadu? Abang, Azmi dengan Sam. Kita hari ni, pasal hari tu semalam dia pukul dua orang kita ni, orang Islam saudara kami ni kena pukul di depan abang sendiri pun di sini. Jadi kalau kami tak datang, muka kami nak letak mana? Jadi hari ni kami datang bukan untuk melakukan jenayah ke, bukan nak menceroboh. Secara aman kita datang secara aman untuk memberi mesej yang jelas, kerana benda ni menyentuh hati kita. Sakit hati ni. Jadi walaupun kami sakit hati, kerana ni Malaysia, kita berlaku secara aman. Tapi saya tak tahu kalau benda ni berlaku kat Indonesia ke dekat negara lain, saya tak tahu apa nak jadi. Mungkin dia tak jadi secara aman lah, tapi di Malaysia ni insya-Allah dia masih lagi aman. Kerana kita semua ni masih lagi berpegang kepada undang-undang. Tetapi jangan sampai satu hari nanti bila kita terlalu sakit, kita boleh melampaui undang-undang walaupun kita tidak berniat untuk melampaui undang-undang. Jadi hari ni kita datang di tempat yang sama yang dia pukul ni, kita tak pukul balik. Yang kita nak buat, kita nak menyatakan surat. Kita nak menyatakan surat dengan jelas, hati kita orang Islam, hati kita orang rakyat Malaysia tersentuh, tercabar kerana dua orang yang ada ni, orang Islam kita, berpuasa dan dipukul kerana berpuasa. Ini tak boleh terima ni. Tak boleh terima. Saya pun rasa tuan rasa boleh terima tak? Memang tak boleh terima. Betul, tuan pun sama, kita satu hati sama. Tuan boleh terima tak? Tak boleh terima. Saya pun tahu tuan orang Islam, cuma mungkin tuan tak ada kekuatan pada hari tu. Mungkin kenapa tuan tak tindak itu, boleh cerita sikit. Kenapa tuan boleh biar dia macam tu? Kenapa? Dia orang ada guna 4 bodyguard. Masing-masing semua bersenjata. Dia ada 4 bodyguard dan semua bersenjata. Dua dia antaranya kawan saya yang tak aniaya ni lah. Kerana saya tak boleh salahkan tuan lah. Sebab pada waktu tu mungkin ada sebab tuan yang tentu. Cuma hari ni kita nak cakap mungkin pada waktu dia berasa dia berkuasa, dia rasa dia ada senjata, dia boleh
Okay guys, itu dia sedikit sedutan atau bikisan tentang Panji semboyan daripada Yusof Azmi, di mana dia telah menghantarkan memorandum bantahan kepada majikan dia, walaupun kita tahu majikan dia tu telah ditahan reman oleh pihak polis. Dan ada sumber-sumber yang mengatakan bahawa selepas penangkapan Mr. Chong ni, pihak polis telah berjaya merampas sejumlah wang yang agak berjuta ringgit dan juga benda-benda yang berharga di rumahnya. Dipercayai Mr. Chong ni menjalankan kegiatan ahlong. Aku tak pasti isu tu. Kalau korang ada maklumat-maklumat yang lebih teliti tentang isu ni, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan apa yang aku punya pendapat ataupun perasaan aku ketika ini, aku boleh katakan benda ni memang tak sepatutnya berlaku. Sebab aku actually sebenarnya pun banyak bekerja dan bos-bos berbangsa lain selain daripada bangsa Melayu, dan mereka begitu menghormati dengan pegangan dan ajaran kita agama Islam, dan tak ada masalah pun tentang tu. Mereka boleh bertoleransi dalam isu puasa, solat, apa-apa saja. Dia orang tak ada masalah. Tetapi itulah, macam perkara ni sebenarnya bukan melibatkan bangsa sebenarnya. Ia melibatkan individu sebenarnya. So aku sangat kecewa lah bila orang yang macam ni, kalau korang teliti daripada laporan polis yang dibuat oleh 2 orang bodyguard berbangsa Melayu ni, dia mengatakan bahawa majikan dia sampai mengacukan pistol disebabkan isu puasa ni. Dia tak nak anak buah dia berpuasa. So apakah yelah kau punya authority untuk menyuruh supaya kau punya pekerja supaya tidak berpuasa? Sebab diorang kena faham puasa ni adalah salah satu amal ibadah yang wajib dijalankan oleh penganut agama Islam, dan tak sepatutnya benda ni, perkara ni berlaku sebenarnya. Memang di luar bidang kau sebagai majikan. Memang kau membayar gaji pekerja-pekerja kau, tapi kau tak ada hak untuk menghalang pekerja-pekerja kau untuk menjalani ibadah yang mereka perlu lakukan dan wajib lakukan. Tak ada isu pun kat situ sebenarnya. Aku pun agak kecewa juga dengan isu ni, dengan panas jugalah. Kalau kau tengok Yusof Azmi pun dia agak panas juga dengan isu-isu yang agak melibatkan agama, yang melibatkan benda-benda yang sensitivity macam ni tak sepatutnya berlaku dalam negara kita Malaysia ni. Okay, so apa pendapat korang tentang isu ni? Korang boleh drop komen kat bawah dan komen secara berhemah. Jangan komen yang sensitif. Kalau boleh korang semua ada fikiran yang waras, yang cerdik pandai kan, boleh faham situasi keadaan yang sebenarnya, apa yang berlaku. Dan aku harap benda ni tak berpanjang-panjangan dan pihak polis dapat selesaikan masalah ni dengan cara yang lebih bijak. Dan jika memang dia bersalah, hukumlah majikan dia tu dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Okay, so setakat tu je react untuk kali ini. So pada korang yang suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang, dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu, tombol warna merah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.